Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afif Yusairi bin Muhammad Said. Saya wakil daripada kumpulan 8 untuk pembentangan BMC. Yang pertama sekali, ini merupakan ahli kumpulan kami, yaitu terdiri daripada 8 orang. Dan saya akan menjawab pertama ialah business background. Popia Carbonara ini dia merupakan sebuah perniagaan makanan ringan, snack food lah, berkonsepkan fusion food, yaitu gabungan popia tradisional dengan perisa modern carbonara. Ide ini dia tercetus daripada tren makanan viral yang menekankan rasa creamy, cheesy serta mudah dimakan. Produk ini dia menggunakan bahan utama seperti ayam kisar, sausage, sos carbonara, prego, mayonis dan juga cheese. Keunikan utama popia carbonara ini adalah penambahan katsuobushi ataupun bonito flakes. Dia sepian daripada ikan kering Jepun. Dia diletak sebagai topping yang memberikan rasa umami serta pengalaman makan yang lebih premium dan berbeza daripada popia carbonara yang biasa. Perniagaan kami dia mensasarkan pelajar dan golongan muda yang mencari makanan yang cepat, sedap dan berpatutan. Jualan juga dijalankan di kawasan kampus serta melalui media sosial seperti TikTok dan juga Instagram serta Facebook. Dengan konsep grab and go serta elemen makanan viral, popia carbonara ini dia berpotensi berkembang sebagai jenama makanan modern yang mampu untuk menarik minat dalam kalangan muda. Seterusnya ini merupakan kami punya logo perniagaan. Jenis praktikum perniagaan yang kami gunakan ialah mengambil pesanan dan pengantaran. Industri makanan. Ini adalah perbezaan antara popia carbonara biasa dan popia carbonara with katsuobushi. Ini yang biasa. Yang biasa ini dia hanya seperti biasa ada carbonara di dalamnya. Tapi untuk pembaruan yang kami lakukan ialah kami menambahkan topping yaitu katsuobushi ataupun bonito flakes. Yang biasanya dia digunakan di dalam takoyaki, tapi kami buatkan inovasi baru, kami pindahkan dia kepada popia. Next. Penyelesaian masalah dan analisis persaingan. Masalah yang kami hadapi adalah pengguna bosan dengan makanan yang ringan seperti popia variasi tradisional. Harga makanan viral pula yang mahal terutama untuk pelajar. Lepas itu, masalah yang seterusnya ialah kekangan masa untuk pelajar membeli makanan di luar. Penyelesaian kami pula ialah menawarkan popia carbonara dengan topping katsuobushi. Dia ada unsur creamy dan cheesy. Lepas itu, harga yang kami tawarkan ialah mampu milik kepada pelajar. Kami juga menyediakan servis pengantaran, siap dimasak dan diantar terus ke bilik untuk pelajar yang mengode. Analisis persaingan pula, dia menunjukkan bahwa produk kami ini mempunyai kelebihan dari segi inovasi rasa, persembahan dan juga kemudahan penikmatan berbanding pesaing yang hanya menawarkan popia tradisional. Kami menyediakan makanan yang lebih modern dan mengikut peredaran zaman, serta servis pengantaran terus ke bilik pelanggan. Seterusnya, ini adalah cost structure kami, dia bahan yang diperlukan. Jumlah kos bahan untuk saya akan terangkan untuk 100 pieces popia. Kulit popia berharga RM6, 20 sen kami beli 2 pack. Ayam kisar RM9, 70 sen per pack, tapi jadi kami beli 2 pack. Sausage RM5 per pack, kami beli 4. Bawang Holland kami anggarkan dalam RM2 lebih, begitu kami gunakan. Lobak RM4 1 kilo, kami ambil 2 kilo. Itu untuk dia punya bahan popia. Dan lepas itu ialah bahan sos ataupun tambahan seperti minyak, garam, cheese, mayonis, sos prego dan katsuobushi bonito flakes. Minyak dalam harga RM11 per pack. Garam kami gunakan 1 pack saja. Cheese serbuk kami gunakan 1 kilo. Mayonis per pack kami ambil RM10. Dan sos prego tu dalam 4 tin kami gunakan. Sos prego 1 dalam RM5.70. Dan yang terakhir kami punya inovasi adalah bonito flakes. Dia agak mahal dalam RM27 per pack. Kiraan untung. Kos sebenar modal total yang kami keluarkan untuk 100 biji popia ialah RM148.20. Kami jual dengan harga 3 biji RM6 bersama dengan 2 biji RM1. 2 biji RM1. RM2 1 biji. Jumlah jualan 100 biji bagi 3, 33 set. Hasil akan mendapatkan 198. Jumlah hasil ialah pukul rata RM200. Jadi untung bersih RM200 tolak daripada kos sebenar kami RM148, untung dalam RM51. Jadi itu untuk bersih. Jadi untuk untung sebiji
dalam RM 52 sen begitu. Jadi untuk sebenarnya sini nih minyak, garam, cheese, mayo, bonito flakes tidak habis digunakan untuk 100 biji. Maksudnya kos sebenar mungkin dalam 148 ringgit sebiji. Jadi untung sebenar boleh jadi lebih daripada RM 51 ringgit 80 sen. Oke. Ini kos struktur lah yang seperti saya nyatakan tadi, kos perencanaan, kos bahan, mentah kos. Bahan utamanya ialah kulit pepaya, ayam kisar, sausage, bawang holland, lobak. Bahan untuk sos minyak, garam, cheese serbuk, mayonis, ego, katsuobushi. Untuk selain itu kita ada untuk cash cost untuk packaging. Pas itu ya di sini ada pengiraan cost per unit, cost lepas markup, harga jual untung dan untung bersih kami. Oke. Bagaimana Anda mengenal pasti idea perniagaan ini? Oke. Melalui pemerhatian tren makanan masa kini dia menunjukkan peningkatan terhadap makanan viral seperti cheese, takoyaki dan fusion food yang populer dalam kalangan golongan-golongan muda. Terdapat beberapa masalah itu pelajar dia sering menginginkan pelbagai makanan seperti takoyaki dan popia carbonara, namun dorong ingin berjimat dan mengelakkan pembaziran. Oleh itu, produk ini kami menggabungkan kedua-duanya dalam satu hidangan yang lebih praktikal dan menjimatkan. Inspirasi ini dia idea daripada makanan Jepun seperti takoyaki yang menggunakan topping menarik seperti mayonis dan katsuobushi. Gabungan idea kami ialah menggabungkan popia tradisional dengan inti carbonara serta topping ala takoyaki untuk menghasilkan makanan fusion yang unik. Oke, kesimpulannya, gabungan ini dia menghasilkan produk yang bukan saja sedap dan rangup, tapi ia juga menarik dari segi visual dan berpotensi untuk menjadi makanan yang viral. Ini ada 9 business model canvas. Oke, untuk key partners ialah survey, Bataras, TikTok Shop dan minimarket. Key activities pula penyediaan bahan, menggulung dan menggoreng popia, packaging dan serving beserta marketing di sosial media dan urus tempahan dan jualan. Key resource pula ialah bahan mentah, peralatan, packaging, tenaga kerja yaitu ahli kumpulan kami. Oke, seterusnya value proposition. Popia unik berperisa carbonara, dia rare dan juga trending. Rasa creamy, cheesy dan sedap. Harga mampu milik untuk student, mudah dimakan, dia tinggal grab and go. Dan ada topping yang menarik seperti cheese, mayo dan katsuobushi, yaitu bonito flakes. Customer relationship, layanan mesra dan servis cepat. Interaksi aktif di media sosial, konten viral untuk tarik engagement, respon pantas terhadap pertanyaan dan tempahan. Channels, jadi kami ada jualan di booth, media sosial, TikTok, Instagram, dan Facebook, ataupun pre-order melalui WhatsApp. Customer segmen kami adalah pelajar UMS, staff UMS, dan juga orang awam. Lepas itu revenue stream, jualan popia carbonara per packs ataupun per set. Add-on topping, extra cheese, mayo, katsuobushi. Jualan frozen popia carbonara untuk simpan dan goreng sendiri boleh. Dan juga charge delivery untuk area tertentu. Dia tergantung kawasan yang diantar untuk harga kepada charge delivery. Untuk cost structure pula sini. Oke. Risk relate to the business. Oke. Risiko keuntungan rendah. Oke, risiko keuntungan rendah sangat menjadi cabaran kerana harga bahan mentah seperti sos, minyak, kulit, popia dan inti naik harga dan kami jual dengan harga yang tetap boleh jadi keuntungan yang rendah. Risiko permintaan tidak konsisten. Oke, ini biasalah ada hari jualan tinggi dan juga rendah kerana popia. Risiko persaingan pula ramai peniaga jual popia yang sama atau lebih murah. Risiko pembaziran, popia ini dia tidak akan tahan lama. Kalau buat terlalu banyak dan tak habis dijual akan menyebabkan pembaziran dan rugi. Itu risiko yang akan kami hadapi lah dan akan coba dikurangkan. Risiko untuk quality produk, jika popia kami hanya tidak konsisten atau kurang sedap akan menyebabkan pelanggan tidak membeli dan memberi kesan jangka masa panjang kepada kami lah. Risiko kos bahan mentah ialah harga bahan mentah seperti sayur, sos, ayam boleh naik secara tiba-tiba dan boleh mengganggu keuntungan kami. Contingency plan, oke. Risiko ialah kekurangan bahan mentah, kulit popia, sos, carbonara dan lain-lain. Kemungkinan berlakunya sangat tinggi, kesan pengeluaran terganggu, tindakan menyediakan stok simpanan dan mempunyai pembekal alternatif. Oke, risiko yang kedua pula ialah kerusakan peralatan memasak, dia kesederhana kemungkinan berlakunya. Kesannya operasi kami akan tertunda dan menyediakan alat gantian dan membuat pemeriksaan berkala ialah tindakan daripada kami. Seterusnya cuaca buruk semasa jualan luar.
Ini sederhana dia punya kemungkinan berlaku. Dia punya kesan akan menyebabkan jualan kami menurun, dan dari kami punya tindakan ialah menyediakan lokasi jualan berbumbung atau menggunakan platform pengantaran. Persiapan tinggi, kemudian berlakunya persaingan tinggi. Dia memang akan berlaku persaingan yang sangat tinggi. Kesannya ialah jualan kurang, dan apa yang kami lakukan untuk mengatasi masalah ini ialah menawarkan promosi menarik dan mengekalkan keunikan produk kami. Oke. Secara kesimpulannya, Popea Carbonara ini merupakan inovasi makanan ringan yang menggabungkan elemen tradisional dan modern melalui konsep fusion food. Dengan penggunaan bahan berkualiti serta keunikan perisa umami, produk ini mampu menarik minat golongan muda, khususnya pelajar. Strategi pemasaran yang fokuskan kepada tren semasa dan juga media sosial turut meningkatkan potensi perniagaan ini untuk berkembang sebagai jenama makanan yang kompetitif dan relevan di pasaran. Oke, ini untuk produk display. Oke, seterusnya ini adalah untuk poster produk kami. Kami telah poster ini di media sosial. Oke, inilah ahli kumpulan kami beserta dengan gambar. Manajer kami merupakan Suhaima, production manager Dasuki, media marketing saya sendiri, production manager kedua ialah Maizatul, media marketing selain saya ialah Zulaikal, customer service kami Izwan, packaging and logistic Azam, and last kali finance kami Alia. Oke, itu saja pembentangan daripada saya untuk BMC kumpulan 8. Sekian, terima kasih.